Hai semua, so kita dah sampai ke video fasa ketiga dalam series e-commerce kita. Okey, fasa 1, fasa 2, ini adalah fasa yang ketiga di mana kita run iklan Facebook Ads ke landing page kita. Okey, kalau nak run iklan e-commerce dalam Facebook Ads Manager, kita akan gunakan objektif jenis conversion. Okey, saya just nak bagi tahu disclaimer, kalau anda adalah first time membuat iklan Facebook Ads, mungkin video ini tak sesuai ataupun mungkin anda tak faham dengan video ni sebab dia tak ada basic. Okey, insyaAllah saya akan buat video lain untuk korang boleh rujuk lah untuk yang base, untuk orang yang tak pernah buat lagi Facebook Ads. Okey, so untuk buat iklan e-commerce ni, okey, first kali apa yang anda kena buat ialah daripada Facebook profile korang, okey, korang klik dekat menu. Okay, and then klik dekat add. Okay, bila korang klik, dia akan masuk ke dalam ads manager korang macam ni. Okay, dekat sini kita akan pilih create dan kita akan pilih iklan jenis conversion. Okay, kita akan pilih iklan jenis conversion. Continue. Okay, so dekat sebelah sini, okay, dekat ads manager ni korang akan nampak ada 3 layer tau. First kali adalah campaign, okay, yang kedua adalah ad set, dan di dalam ad set akan ada ad. Okay, campaign, ad set, ad. So kita kena set up 3 layer ni untuk membuat satu iklan. Okay, untuk iklan conversion, untuk iklan e-commerce, korang boleh ikut cara susunan yang ni. Okay, di mana kita akan create satu campaign. Okay, di dalam satu campaign kita akan ada 3 ad set. Ad set 1, ad set 2, ad set 3, dan di dalam setiap ad set kita akan ada 2 ads. Okay, ad 1, ad 2. 1, 2, 1, 2. Okay, yang pertama kita akan gunakan gambar, yang kedua kita akan gunakan video. Copywriting kita akan gunakan copywriting yang sama. Okay, so back to ads manager. Macam saya cakap, first kali kita namakan campaign kita ni. Okay, klik next. Okay, dekat sini korang boleh namakan ad set ni. Saya namakan ad set ni sebagai ad set 1. Okay, dekat sini conversion ni korang pilih je website. Okay, dekat pixel ni korang pilihlah pixel mana yang nama pixel yang korang dah set up tadi. Okay, and then dekat conversion event ni korang pilih purchase sebab kita nak orang membuat purchase di dalam website kita. So kita pun pilihlah purchase. Okay, so kita scroll lagi. Okay, kita akan pergi ke bahagian budget and schedule. Yang DC Dynamic Creative dengan offer ni boleh abaikan dulu. Okay, korang akan pergi ke bahagian budget and schedule. Dekat daily budget ni saya akan letak RM20. Okay, kalau korang tengok cara saya susun, setiap ad set saya letak 20, 20, 20. Okay, so kat sini kita letak RM20. And then kita akan schedule iklan ni pada pukul berapa. Okay, contoh kalau korang buat iklan ni pada contohnya petang pukul 3 macam tu, saya sarankan korang boleh schedulekan iklan korang untuk run bermula tengah malam supaya dia cukup 24 jam. Okay, kalau macam saya tengah buat iklan ni pada pukul 1 malam. So saya biar je lah. Okay, biar je dia start terus. Okay, start date. Kalau korang nak, korang boleh letak end date. Bila iklan ni nak habis. Contoh ni lagi 3 hari. Okay, korang boleh letak end date. Kalau tak nak pun tak apa. Macam saya takkan letak end date sebab hari-hari saya akan buka dan monitor. Dan saya sarankan korang pun buat sama jugalah. Hari-hari buka Ads Manager dan monitor iklan korang. Okay, so seterusnya saya akan pergi ke audience kita. Okay, dekat audience ni kalau korang nampak susunan yang saya buat, ad set 1 RM20, INT ni interest. Interest dia adalah car wash. Okay, ad set kedua coating, ad set ketiga interest dia adalah Petronas. So dekat sini saya akan location saya akan letak all Malaysia sebab produk kita ni saya nak semua orang boleh belilah, dia tak spesifik kepada satu-satu tempat. Jadi all Malaysia. Kalau korang nak by spesifik tempat, korang boleh pilih negeri. Okay, ataupun korang boleh pilih by daerah. Tak ada masalah, korang boleh type sini. Contoh, Shah Alam. So iklan ni akan target kepada orang Shah Alam saja. Okay, kalau korang nak lah. Kalau tak nak, saya macam biasa, saya buat Malaysia. Okay,
Dan korang juga kalau rasa tak sesuai, boleh exclude Sabah Sarawak. Okay, exclude kan Sabah dan Sarawak. Tapi saya tak nak sebab produk ni memang orang Sabah Sarawak pun beli. Okay, so seterusnya kita boleh setkan age. Okay, umur. Umur ni saya suggest untuk iklan e-commerce ni tak payah nak set umur sangat sebab biarlah Facebook sendiri yang pilih. Sebab bila kita buat iklan conversion, Facebook akan cari orang yang suka membuat purchase ni. Sebab kenapa dia tanya dekat conversion event ni? Sebab dia akan cari orang-orang yang suka buat purchase. Orang-orang yang suka tekan button buy now semua tu. Okay, sebab tu dia dah minta siap-siap dekat sini. So kita tak payah nak spesifikkan by umur. Okay, dia tahulah nak cari siapa. Okay, so kita bagi je pilihan tu dekat dia, dekat Facebook. Gender ni korang bergantung pada produk korang. Kalau produk korang ni untuk lelaki, pilih lelaki. Kalau perempuan, pilih perempuan. Kalau dua-dua, pilih all. Okay, detail targeting. Inilah tempatnya kita nak masukkan interest tadi. Okay, dekat interest, dekat untuk ad set pertama, saya ada tulis apa? Car wash kan? Okay, so dekat sini saya akan masukkan car wash. Okay, so saya pilih car wash ni. Kalau korang nampak, tengok kan ada banyak kan? Tapi korang kena tengok dekat audience size Okay, size ni korang nampak ada berapa? 50 juta. Okay, itu bukan maksud dia 50 juta orang yang minat dengan car wash ni ada dekat Malaysia tau. Ni adalah seluruh dunia. Okay, tapi bila kita dah pilih, dia akan sortkan, dia akan ikutkan location yang kita dah letak. So, audience tu akan makin sikit lah. Okay, dan dia patutnya audience ni akan keluar dekat sini. Sekarang nampak 28 juta kan? Okay, dia sebenarnya macam ni. Korang jangan tickkan bahagian ni. Bila korang tickkan, sebab tu dia jadi 28 juta. Kalau saya untick, saya kosongkan dia, nampak ada 1.8 juta orang yang berminat dengan car wash yang ada dekat Malaysia. Umur 18 ke 65, gender lelaki dan perempuan. Okay, jangan sesekali tick detail targeting expansion. Ini maksud dia akan target orang yang luar daripada audience yang kita pilih dekat sini. Kita tak nak. Kita nak dia pilih, kita nak iklan kita ni sampai kepada orang yang berminat dengan car wash sahaja. So sebab tu saya pilih yang ni lah. Okay, so seterusnya DTE ni kita off kan. Lepas tu language ni penting juga. Language ni korang kena masukkan Malay dan juga English. Okay, dua language ni. Language ni pun penting, korang kena masukkan. Scroll bawah, korang akan nampak bahagian placement. Placement ni tak payah usik apa-apa, biar sahaja automatic. Kalau iklan yang bukan conversion, bukan e-commerce, saya akan suruh anda pilih manual placement dan suruh pilih Facebook newsfeed dengan Instagram newsfeed sahaja. Sebab dekat situ lagi berkesan iklan dia. Tapi untuk iklan e-commerce conversion, dia berbeza sikit. Kita bagi automatic placement, biar Facebook yang sendiri carikan audience tu daripada semua tempat. Okay, so automatic placement. And then klik dekat sini next. Okay, sebelum tu saya nak beritahu potential reach ni jangan terlalu sikit. Terlalu sikit ni maksud dia saya boleh cakap bawah 500,000, jangan. Okay, jangan bawah 500,000. Okay, dan jangan juga letak terlalu besar. Contoh macam tadi 28 juta, terlalu besar. Okay, jangan. So dalam atas daripada 500,000 tu dah okay dah. Dan bawah daripada 10 juta mungkin dah okay dah. Okay, so biar je macam tu. Potential reach yang sesuai. Okay, and then saya klik next. Okay, dekat sini saya akan masukkan ad name dia adalah ad nombor 1 gambar. Okay, lepas tu dia minta pilih Facebook page korang. Okay, saya katakanlah saya nak pilih katakanlah saya pilih, alamak saya ada mana. Saya ada page ni, tapi page ni tak boleh pakai. So saya pilih, katakanlah pilih page ni Saya tak pasti page ni boleh pakai ke. Okay, tak apa, kita pakai page ni. Okay, so dekat sini kita dah pilih page. And then dekat bahagian ad setup ni, dia suruh pilih kita nak gunakan single image or video, ataupun carousel ataupun collection. Dekat sini korang biarkan pilih single image or video. Okay, and then scroll bawah. Dekat bahagian ad kreatif, korang akan tambahkan add image. Dekat sini, ini kan gambar kan. Add satu ini gambar kan. So saya akan add image, gambar lah. Kita upload. Okay. Okay, saya akan upload gambar. Saya akan ambil gambar Biz Ecom. Okay, ini adalah gambar yang saya nak guna. Okay.
Okay, gambar. Next. Next. Dan. Okay, copywriting. Korang kena siapkan terus copywriting korang. Okay, saya memang dah ada copywriting dia. Saya just terus ambil lah copywriting tu. Dekat mana Okay, saya terus ambil copywriting saya tu. Okay, saya akan paste dekat tempat primary text ni. Okay, dekat primary text ni korang akan masukkan copywriting korang. Okay. Apa-apa copywriting, and then masukkan korang punya landing page. Link borang on pay. Okay, ini adalah on pay kita kan, jom quoting apa semua. Okay, ambil copy. Ini adalah link dia lah. Okay, paste dekat sini dalam copywriting korang. Okay, and then dekat bahagian sini, dekat website, dekat destination website URL, korang akan klik, masukkan landing page korang. Okay, so dekat headline ni adalah contohnya saya akan masukkan headline beli satu percuma 6 gift. Apa-apa sahaja offer yang rasa macam boleh menarik perhatian customer kita. So korang boleh letak dekat sini. Okay, beli satu percuma satu, ataupun barang sampai baru bayar, ataupun korang boleh masukkan diskaun 50%, diskaun 60% dan sebagainya, korang boleh masukkan dekat sini. Okay, and then button ni pula saya suka pakai shop now. Sesuai shop now lah, tapi korang boleh juga guna learn more, korang boleh juga guna get offer. Ini antara beberapa button yang selalu diguna lah, get offer, shop now ataupun learn more. Okay. Okay, and then korang boleh scroll bawah dekat sini. Dekat tracking ni, dia akan minta korang pilih domain. Okay, dekat sini saya nak tengok ada tak domain jomquoting.com. Patutnya dia akan keluar kat sini, tapi tak apa. Korang boleh pilih sama ada kalau domain korang keluar, korang boleh pilih domain, ataupun korang boleh pilih pixel warna tracking, korang boleh pixel korang. Okay. Okay, so kita dah buat yang ni, benda ni, kita dah masukkan copywriting kita dah masukkan landing page URL kita dah masukkan headline, kita dah masukkan gambar. Okay, page pun kita dah pilih, and then korang dah boleh klik button publish. Okay, so dia akan publishkan iklan korang. Ini dia tak publish sebab page ni tak boleh pakai. Okay, saya ada isu page ni, saya kena pilih page lain lah kalau ikutkan dia. Okay, page ni tak boleh pakai. Okay, okay, so korang boleh je publish iklan ni. So itulah cara dia untuk nak buat satu iklan conversion ataupun iklan e-commerce. Okay, so dalam korang punya campaign ni, korang dah ada satu ad set. Kalau ikutkan plan kita, kita ada 3 ad set, betul? 3 ad set. Dalam setiap ad set ni akan ada 2 ads. So dekat sini, dekat korang punya dalam ad set satu ni, ada satu ad. Apa yang korang kena buat ialah, lepas dah publish ni, dia jadi draft sebab saya punya tak boleh publish. Okay, korang boleh klik create lagi sekali kat sini. Okay, name. Ini adalah ad kedua kita nak buat. Ad nombor 2. Continue. Okay, saya nak guna page yang sama tadi. Ini untuk contoh saja saya tunjuk. Okay, saya masukkan single image or video. Yang ni adalah kita nak buat video. Sebab saya bagi tahu ikutkan ni, kita akan masuk dalam masukkan satu gambar, satu video. So dia akan split test tau. Biar dia test antara gambar dengan video ni, dua-dua iklan ni mana yang better, dia akan run iklan yang better tu lebih. Okay. So dalam ni saya pilih video kan. So ad 2 saya namakan dia video. Saya dah pilih page saya. Okay, dekat sini single image or video. Copywriting ni korang masukkan copywriting tadi tu. Mana copywriting saya tadi?
Saya dah copy. Okay, ini saya punya copywriting, saya dah masukkan. Dekat add media, add video. You guys boleh masukkan, uploadkan video lah. Okay, saya nak upload video ni katakan. Okay, bagi dia masa sikit untuk upload. Okay, sementara tu kita boleh isi headline dia. Kilat tak sampai 3 minit. Okay, dalam headline ni saya tunjukkan something result dia. Kalau korang pakai, apa manfaat dapat. Okay, saya gunakan button get offer. Dan ini adalah saya punya link landing page dia. Saya ambil borang punya URL. Okay, saya masukkan. Okay, dekat sini, dekat tracking ni, korang kena pilih pixel only tracking, korang pilihlah pixel korang tu. Okay, so nampak? Sekarang dia tunjuk time style media, nama page, okay, nama page, copywriting, and then dekat sini dia pakai video. So, kalau korang tengok dekat sebelah kiri ni, ini adalah campaign pertama kita. Sorry, kita memang dah buat satu campaign je, okay. Ini adalah campaign kita, dan dalam tu ada satu ad set yang pertama. Okay, dalam ad set yang pertama kita ada ad 1, ad 2. So, ini korang akan tekan publish. Dia akan publish lah. Cuma saya ada isu, saya tak boleh nak publish. Okay, untuk contoh ni saya tunjuk je gunakan page lain. Okay, saya guna page ni saya jarang pakai, ni page lama saya. Okay, saya pakai page ni. Okay, untuk ad yang tadi tu pun saya guna page. Okay, so saya boleh pilih dua ni. Okay, saya publishkan dua iklan ni. Okay, saya publishkan iklan, publish. Alamak, okay, page ni pun sebenarnya ada isu juga. Okay, saya guna page company. Okay, untuk contoh ni saja saya guna publish. Okay, so kita dah ada campaign Jom Coating ni. Dalam kita ada satu campaign. Dalam satu campaign ni ada satu ad set. Dalam satu ad set ni ada dua ads. Ads pertama dengan ads kedua. Okay, so apa yang akan berlaku ialah dua-dua iklan ni akan start berjalan, dan antara dua iklan ni, iklan mana yang Facebook nampak lagi performing, dia akan spend budget RM20 tu. Dalam kebanyakan budget tu akan spend dekat iklan yang tengah performing bagus. Okay, sebab tu kita letak dua, biar antara dua ni diorang bertanding. Okay, so sekarang ni kita dah buat ad set yang pertama. Okay, dekat sini kalau ikutkan ad set pertama kita dah buat. Kalau ikut plan ni, kita akan ada ad set kedua, ad set ketiga. Okay, macam mana kita nak buat yang kedua, yang ketiga pula adalah, okay, lepas dah ada ad set pertama ni, korang first masuk ke dalam campaign korang tu. Okay, ada ad set satu kan, korang tick sini, dekat button duplicate ni, korang quick duplicate. Okay, and then namakan ad set ni sebagai ad set kedua. Okay, nampak sekarang ad set pertama ni, ini yang dah siap. Sekarang kita tengah buat ad set yang kedua. Okay, untuk ad set yang kedua, kita dah duplicate. So, semua setting akan jadi keluar sama tau. Okay, so kita nak tukar yang kawash ni, kita nak gantikan dengan apa tadi? Dekat sini kita nak pakai interest quoting. So, dekat sini saya akan masukkan quoting. Okay, so dia keluarlah. Saya ambil saiz yang paling banyak. Kalau korang nampak saiz dia adalah 57 juta. Okay, dan yang lain semua 9, 100, 700 sekian macam tu. So saya ambil yang paling besar. Okay, so dekat sini dia tunjuk 27. Sebab apa? Sebab DTE on. So saya offkan dulu detail target expansion. Okay, saya dah offkan. So ada 2.4 juta orang yang suka dengan quoting. Okay, so kita teruskan lagi. Placement automatic. And then kalau korang klik dekat sini, ad 2 dengan ad 1 ni, saya akan kekalkan sama. Dia punya copywriting dia sama, dia punya video ataupun gambar yang kita nak guna tu sama.
Okay, so tak perlu ubah apa-apa pun dekat sini. Sebab yang berbeza antara ad set 1, ad set 2 dengan ad set 3 adalah interest dia saja. Ini saya guna Petronas, ini saya guna coating, ini saya guna car wash. Yang dalam dia semua saya nak kekalkan sama. Okay, so ad set 1, 2 ni kita biar je. Ad set 2 ni kita publishkan. Lepas kita dah tukar dia punya coating ni, kita publishkan. Okay dah, dan ad set kedua dah siap. Okay, next apa kita boleh buat ialah tanpa korang close ni, korang tekan je button sini, ada 3 titik ni, korang boleh quickly duplicate. So dia akan duplicate ad set yang ketiga pula. Okay, ini saya namakan dia sebagai ad set ketiga. Dan dalam sini saya pergi ke bahagian coating ni, saya padam. Ini kan kita nak guna Petronas. Petronas. Okay, nampak Petronas. Ada 7 juta. Okay, so saya akan ambil yang 7 juta tu. Okay. Saya off kan DTE. Okay, kenapa saya pilih Petronas? Sebab ini adalah produk kereta, produk coating untuk penjagaan kereta. So of course lah saya pilih lah Petronas, Shell, terpulanglah apa saja yang berkenaan dengan kereta. Okay, so dekat sini dah pilih Petronas. Yang lain semua ni sama. Ad 1, ad 2 ni saya tak nak tukar apa-apa. Biar je sama. Saya just klik publish. Okay, so dah siap dah iklan kita. Okay, iklan kita ni dah siap. Ad set 1, ad set 2, ad set 3. Okay, so next adalah apa yang kita kena tengok ialah monitor iklan ini dan kita kena make sure iklan kita ni dapatkan keuntungan untuk kita dan iklan ni perform well. Kalau tak perform well, kita kena tukar iklan baru, kita kena buat split test, kita kena tukar gambar, tukar copywriting dan sebagainya lah. Okay, so itu saja untuk tutorial dalam e-commerce ni. Okay, e-commerce series ni. Untuk monitor iklan kita dengan betul, untuk kita nak buat split test, untuk kita nak untung dalam iklan kita, InsyaAllah saya akan buat video yang lain dan saya akan share link kepada video tu dekat description nanti. Okay, so thank you so much kerana menonton video ni sampai ke habis. Kalau anda ada apa-apa soalan, korang boleh tanya dekat komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan jawab, ataupun kalau sempat saya akan buatkan satu video tutorial khas yang menjawab kepada soalan anda. Okay, thank you so much.